السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Al-Misbahul Munir kalangan Al-Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Masih lagi sambung pada perbahasan berkaitan dengan berkaitan dengan kesimpulan apa yang kita belajar berkenaan dengan sifat 20 dan sifat-sifat Rasul. Sekarang dia nak ulas mula sikit lagi sebelum masuk subtopik yang baru. Kata dia, wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, dia kata maka Allah Ta'ala pun jemu pada ambil atas sikit, dan jika kamu terlalu tekun diri kamu, kemungkinan kamu akan jemu. Maka Allah Ta'ala pun jemu pada memberi balasan, jemu pada memberi balasan kepada kamu. Ni sambung perbahasan berkaitan dengan, dulu dia sebut beberapa fahaman-fahaman yang sesat, yang menyeleweng daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antaranya ialah berkaitan dengan tariqah yang sesat. Tariqah tidak semuanya sesat, tarekat tak semua sesat, tapi ada yang sesat. Dan antara perkara yang disebutkan tariqah yang sesat tersebut ialah pemilik tariqah tersebut beriktikad bahawasanya tahlil dan masuk tarekat tu wajib melebihi kewajipan fardu ain sembahyang. Itu dia panggil antara perkara yang sesat, lagi pula menyesatkan orang lain. Itu yang dibahas dululah panjang lebar. Kemudian dia kata dia memperbetul balik fahaman yang dikatakan bahawasanya bertahlil dan masuk tarekat tu wajib fardu ain. Dia kata apa? Dia kata bahkan bukan wajib, bertahlil la ilaha illallah tu sunat, dan itu amalan salafus salih yang dahulu, amalan-amalan para ulama dulu. Dia baca Quran, dia berzikir, dia sembahyang sunat, dia berpuasa sunat. Itu perkara-perkara yang menyelangi antara ibadat-ibadat wajib yang lain. Supaya apa? Supaya tak jemu buat ibadat. Sebab kalau kita hasib buat benda sama je, mayang hak wajib itu jemu juga. Jemu pun kena buat. Tak ada kita kata jemu tu tak buat langsung dah. Jemu tu mana kita buat juga, tapi dalam hati tu berasa rimah dah. Berasa macam dia buat ni tiap-tiap hari. Ini tak seronok. Jadi bila dia tak seronok, jadi dia mempelbagaikan ibadat supaya diri dia berasa seronok ibadat. Sebab itulah ada ibadat sunat, supaya dia tak berasa jemu untuk buat ibadat. Lepas tu dia kata, dan jika kamu terlalu tekun diri kamu, yang ni rajin sangat buat ibadat, sangat-sangat rajin, kemungkinan kamu akan jadi jemu. Kemungkinan je, bukan mesti. Ada orang yang buat sokmo-sokmo ibadat tu dia tak rasa jemu. Tu baguslah.
tapi berkemungkinan. Mana bukan mesti kata jemu. Berkemungkinan orang yang rajin buat ibadat ni boleh jadi jemu. Sebab itulah dia dituntut untuk mempelbagaikan ibadat. Ibadat wajib ada, ibadat sunat pun ada. Mempelbagaikan ibadat supaya tak berasa jemu nak buat ibadat. Tu. Maka dia pun kata, maka Allah Ta'ala pun jemu pada memberi balasan kepada kamu. Yang ni kalau kamu berasa jemu buat ibadat, Allah Ta'ala pun berasa jemu nak beri pahala kepada kamu. Ini bahasa je ni, bukan kata Allah Ta'ala ni ada sifat jemu, kan. Dengan mana kalau kamu jemu, kamu tak buat ibadat. Bila tak buat ibadat, Allah nak bagi pahala kepada. Jadi kalau kamu tak jemu, dengan mana kamu buat ibadat, maka Allah Ta'ala pun tak jemu untuk beri pahala. Dengan mana Allah beri pahala kalau kamu buat ibadat. Kalau kamu tak buat ibadat, tak ada pahala. Bahkan kalau kamu buat dosa, dapat dosa. Itu je. Dia pun buah dari sabda Nabi SAW, innallaha la yamallu walakin tamallu. Artinya, arti sabda Nabi SAW, bahawa sungguhnya Allah Ta'ala tidak jemu pada memberi pahala, dan tetapi kamulah terlebih dahulu jemu pada mengerjakan perkara yang dapat pahala. Jadi bukan nisbah pada Allah jemu bagi pahala dah. Nisbah kita lah jadi jemu. Kita lah jemu buat ibadat, maka Allah Ta'ala pun tak bagilah, tak bagi pahala. Tak bagi pahala je, itulah diistilahkan Allah Ta'ala jemu. Bukan maksudnya Allah Ta'ala ada sifat jemu. Sifat jemu ni sifat makhluk. Berasa puas. Contoh lah, contoh orang ngaji bekoh contohnya, atau mengaji tauhid. Asyik ngaji sifat 20, tak ada sifat lain ke? Asyik ngaji bab mayang, bab puasa, bab taharah, tak ada benda lain ke? Jemu dah. Kalau jemu tu reti hurai tak apa. Ni belajar tak reti juga hurai duduk situ, tu tak panggil jemu tu. Tu dia panggil berasa puas dah. Memang rasa jemu, panggil bahasanya memang istilah dia bahasa jemu. Tapi kalau nak kata jemu sungguh ni, bila dia hadap tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari ngaji sifat 20, dan dia pun faham, lumat dah. Reti sampai habis dah semua sifat 20, dia boleh hurai. Tu kalau kata jemu, padan lah jemu. Ni kata jemu tak reti hurai juga. Jemu ngaji bab mayang 13 rukun duduk situ. Syarat sah mayang, syarat sah takbir, syarat sah rukuk, syarat sah sujud. Duk tu ulang-ulang jemu. Kalau jemu tu tahu tak apa. Ni kalau jemu tak tahu juga, nak jemu macam mana? Jemu ni panggil benda yang kalau tiap-tiap hari kita hadap dan kita makan dan kita bersentiasa muamalat dengan dia, sentiasa berhubungan dengan dia, baru kita kata jemu. Ni kata jemu belajar benda sama jemu. Kalau jemu tu tahu tak apa, ni tak tahu juga. Tu tak boleh lah. Kemudian kata dia, kalau begitu, janganlah kamu mendahului yang sunat-sunat daripada yang wajib. Walaupun sunat ni dituntut, tapi janganlah mendahului sunat sampai tinggal hak wajib. Contohnya kita biasanya lepas puasa lah, main tarawih. Main tarawih semangat, tapi main fardu tak mayang. Contoh lah. Orang-orang yang tak sembahyang, tak sembahyang, orang jenis tak sembahyang 5 waktu, tapi tarawih semangat. Orang tak sembahyang, orang tak sembahyang langsung, tiba-tiba 1 Syawal main hari raya dia semangat. Tu hak sunat. Hak sunat buat apa? Hak wajib pun tak buat lagi, hak sunat nak buat dah lagi lah tak terima. Dia nak terima hak sunat ni, wajib kena lepas dulu, baru dia terima hak ibadat sunat. Apa lagi? Dia tak puasa, tapi semangat sembahyang tarawih. Dia tak puasa apa? Dia tak sembahyang pun, tapi semangat sembahyang tarawih. Tak ada masalah, semangat tu baguslah. Cuma masalahnya dia tak buat benda hak wajib. Dia tak puasa Ramadan, dia tak puasa 5 waktu. Tu masalah dia. Bukan masalah dia suka sembahyang tarawih tu, bukan. Tu tak ada masalah. Cuma kena perbetulkan, dan kena sepatutnya dia memperdahulukan hak wajib dulu, baru hak sunat. Sebab apa dia kata begitu? Kerana yang wajib itu berdosa bagi yang tidak mengetahui dan tidak mengerjakan hak wajib. Jadi hak wajib ni wajib kita buat. Jadi bila kata wajib buat, mesti wajib tahu. Bila kata wajib tahu, mesti wajib ngaji. Dia panggil al-ilmu bila amalin junun, wal amalu bila ilmin la yakun.
Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab Ayyuhal Walad, al-ilmu bila amalin junun. Ilmu tapi tak ada amal, itu gila. Tu dia berilmu, dia berilmu, dia mengaji, ada ilmu dah tapi tak beramal, itu gila. Dah buat apa nak mengaji kalau tak beramal? Tu. Wal amalu bila ilmin la yakunu. Dan amal tanpa ilmu tu sia-sia. Sebab apa? Sebab dia buat satu benda yang dia tak tahu. Tu sia-sia. Jadi kalau kita semayang dalam keadaan kita tak belajar bab semayang, tak tahu apa satu pun, rukun apa tak tahu. Aku tengah buat ni ke orang ni, aku tak tahu ni rukun gedak ni. Tak sah semayang lah tu. Dia buat satu amalan tanpa ilmu tidak sah. Sehingga kan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala sebut, dia kata wajib fardu ain ni sampai tahap kalau seorang laki-laki tu nak nikah dua contohnya, dia tak boleh nikah dua kalau dia tak mengaji bab poligami. Sebab akan berlaku kezaliman kepada isteri. Sama ada isteri pertama ke isteri kedua ke isteri ketiga ke, akan berlaku kezaliman. Sebab apa? Sebab dia tak belajar poligami itu lagu mana. Apakah hak-hak isteri yang wajib ditunaikan kalau dia poligami. Dia tak tahu. Jadi tak boleh untuk nikah. Bukan tak boleh, haram nikah. Jadi hukum dia haram. Sebab apa? Sebab dia melaksanakan satu perbuatan, satu amalan tanpa ilmu. Begitu juga semayang puasa sama. Dia tak mengaji langsung bab puasa, nak puasa Ramadan ni tak mengaji langsung apa syarat sah dia, apa batal dia, mana hak batal, mana hak tidak. Sekira-kira kalau dia buat benda yang batalkan puasa dia dalam keadaan dia tak tahu, tidak dimaafkan. Sebab apa? Sebab dia boleh belajar. Ada ustaz banyak, ada pengajian banyak, tapi dia tak pergi. Siapa suruh? Lepas tu dia buat perkara yang batalkan puasa. Waktu dia berpuasa tetap batal puasa kerana dia tidak diuzurkan syarak untuk dia jahil. Kalau diuzurkan syarak untuk dia jahil tak apa. Contoh dia baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam bulan Ramadan, siang-siang bulan Ramadan, esok dia puasa lah. Dia pun makan. Dia tak tahu makan tu batal puasa contohnya. Dia ingatkan batal puasa ni makan dagingnya, dia makan sayur contohlah tu. Hak vegetarian. Vegetarian ni dia puasa daging. Dia tak puasa hak sayur tu, sayur dia makan lah. Dia ingat macam tu. Rumpanya bukan. Tu dimaafkan, tak batal puasa dia. Ataupun dia jauh daripada pengajian, dia duduk di pedalaman tu, tak ada orang mengajar dia, tak ada orang menyampaikan ilmu pada dia, tu pun dimaafkan kalau jahil. Adapun selain daripada dua tu, tak maaf. Macam kita ni lah, pengajian berlambak dah, surau masjid banyak dah, siapa suruh tak mengaji? Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan perkara yang wajib diketahui itu amat banyak, aku sebut akan dia amat banyak noktah. Benda wajib ni banyak, aku sebut akan dia akan hak wajib itu setengah-setengahnya di dalam huraian yang akan datang ini. Dia akan sebut sikit lah sebahagian daripada perkara wajib yang mesti diketahui dan diamalkan oleh orang Islam. Jadi benda hak wajib pada syarak ke atas mukallaf ni banyak. Cuma dia akan sebut sebahagian sahaja. Apa yang akan datang dia akan sebut sebahagian benda yang wajib. Dan pastinya ni berkaitan dengan i'tiqad lah, tak berkaitan dengan fiqh. Fiqh kena ngaji bab fiqh. Sebagai hak wajib selain daripada fiqh adalah tauhid. Sekarang ni dia akan sebut perkara-perkara hak wajib yang selain daripada kita belajar sifat 20 sifat Rasul tu, apakah lagi benda wajib yang kita perlu tahu dan i'tiqad. Tu. Maka dia pun masuk subtopik yang seterusnya, huraian pada menyatakan perkara-perkara yang wajib diketahui akan dia akan perkara-perkara serta i'tiqad. Bukan setakat tahu, bahkan wajib i'tiqad. Sebab tu dalam kitab Misbahul Munir dulu dia akan sebut wajib mengetahui serta mengiktikad, wajib mengetahui serta mengaku, wajib mengetahui serta mengaku. Dia ulang banyak kali. Supaya apa? Supaya i'tikad kita itu sah dengan sebab belajar. Bukan i'tikad kita sah dengan sebab bukan betul, kebetulan. Kebetulan je betul dengan hak sebenar. Bukannya sebenar hak betul, hak sebenar tu sebab kita belajar dah. Kebetulannya kita tak mahu hak tu. Dalam bab i'tikad kita mesti tahu, kita mesti i'tikad dengan jalan ilmu. Betul sungguh aku tahu benda ni patut i'tikad. Itu betul. Bukannya aku tak belajar tapi aku i'tikad betul dah selama ni. Bukan betul dengan sebab ilmu, tapi betul dengan sebab kebetulan. Tu tak mahu tu. Maka dia pun kata, bermula tiap-tiap barang yang didatang akan dia akan barang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia barang tu? Daripada segala pekerjaan agama.
Dan segala pekerjaan agama ni, bab puasa, mayang, zakat, haji, umrah, tu pekerjaan agama tu. Dan segala khabar-khabar yang mengkhabar ia Nabi SAW dengan khabar tadi daripada perkara-perkara yang ghaib, kaitan dengan mahsyar, kaitan dengan sirat, kaitan dengan azab kubur, nikmat kubur, tu benda ghaib lah. Dan sebagainya, itu semuanya wajib atas tiap-tiap mukallaf menerima serta i'tiqad dan mengaku di dalam hati tiap-tiap mukallaf dengan sungguh sekalian itu. Yakni benda tu berlaku sungguh. Apa dia? Okey, kita dah mengaji dah sifat 20. Okey, selesai bab ketuhanan. Mengaji dah sifat Nabi dan Rasul. Okey, selesai dah bab Nabi dan Rasul. Ada benda lagi yang berkait dengan Nabi Rasul, iaitu apa? Apa yang diceritakan Nabi wajib kita kata betul lah kau. Tak boleh kita kata bohong. Tak boleh. Siapa kata gitu, maka hukum dia boleh jatuh kafir. Sebab dia telah mendustakan benda yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan sirat contohnya, maka wajib kita mengimani adanya sirat. Cuma berlaku sirat tu bagaimana, tu khilaf, tu tak apalah. Jadi kita asalnya kena beriman kita ni ada sirat, ada yang sabit dan sirat di akhirat. Cuma sirat tu lagu mana, tu khilaf. Khilaf tak apalah, itu benda furuk, benda cabang. Yang asalnya usulnya ialah sirat itu sabit. Syurga neraka tu sabit. Macam mana keadaan syurga dan neraka, tu tak wajib dah. Yang wajib beriman kata syurga neraka ni ada, sebab Quran sebut, Nabi sebut. Jadi apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tambah-tambah dia itu mutawatir ataupun hadis yang sahih, maka wajib kita beriman dengan dia. Kalaulah benda tersebut hadis yang sahih, tak sampai tahap mutawatir, tapi kita ingkar, hak tu fasik. Tapi kalau hadis tersebut bertahap mutawatir ataupun kita mengingkari Quran yang tahap dia memang dah mutawatir, maka hukum dia haram lagi pula kufur. Tu bahaya. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maka wajib atas tiap-tiap mukallaf beriman dan mengaku di dalam hatinya, hati tiap-tiap mukallaf, dengan tentu sungguh ada bagi Allah Ta'ala beberapa banyak rasul-rasul dan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam dengan jalan ijmal, dengan jalan umum. Ni yang kedua pula. Banyak nabi, banyak rasul, tafsir secara terperinci hak yang kita wajib belajar, iaitu Nabi Adam sampai Muhammad, 25 rasul tu. Hak tu wajib tahu nama. Dengan sekira-kira, bukan suhapai tak, bukan suhapai Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, dia dulu hafal lagu tu. Saya tu. Yang kata kita tahu tu dengan mana kalau orang tanya. Contohnya kita kata, orang tanya kita, Zakaria tu nabi ke tak? Rasul ke tak? Kita pun kata rasul lah. Tu beriman lah. Sah tu etikot gitu. Kalau kita kata, kalau orang tanya Zakaria tu nabi, rasul ke tak? Bukan. Sudah. Tu dia kata bukan nabi, bukan rasul. Tu bahaya. Boleh jatuh kufur. Sebab apa? Sebab Zakaria itu ialah wajib kita tahu nama dia, sebab telah disebutkan rasul yang bernama Zakaria. Tu contohlah tu. Apatah lagi Muhammad, kalau tak tahu lagilah kafir. Kalau nabi-nabi selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang panggil khilaf sikit, tapi pandangan muktamad tetap. Bahayalah akidah etikot begitu. Etikot kata bahawasanya Zakaria tu bukan nabi ataupun bukan rasul, ataupun daripada 25 rasul tu kita kata bukan rasul. Tu bahayalah sikit. Tapi kalau Nabi SAW, kalau kita kata Muhammad tu bukan nabi, automatik kafir. Kafir tak ada khilaf. Automatik kafir. Sebab apa? Sebab kita ni umat Nabi Muhammad, tiba-tiba bila sebut Muhammad, kita tak kata dia nabi. Jam tu. Kita tak kata dia rasul. Itu masalah. Jadi kita kena tahu secara umum kata nabi dan rasul ni banyak. Banyak mana? Wallahu a'lam. Itu ya. Itu yang kedua. Adapun 25 yang disebut di dalam Quran, 25 rasul yang disebut dalam Quran, mana 25 tu? Maka iaitu 25 yang disebut dalam Quran tu wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan 25 tadi dengan tafsil, dengan terperinci. Mana kena tahu suti-suti nama dia 25 orang tu. Hak ni pun kita tahu dah sejak kecil. Tak apalah.
Alhamdulillah lepas hak ni. Mana hak 25 tu? Dan iaitu 25 rasul tu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Ismail, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Muhammad salawatullahi wasalamuhu alaihim ajma'ina. Tu 25 rasul yang wajib kita tahu, tak wajib hafal, wajib tahu je. Tak wajib apa ikut tertib, wajib tahu je. Bila orang tanya Soleh tu rasul tak? Soleh tu rasul. Orang tanya Adam tu rasul tak? Adam tu rasul. Orang tanya Nuh tu rasul tak? Nuh tu rasul. Mana tahu dia tu? Bukan suruh mengapai ikut tertib, tak ya. Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullah ta'ala ada buat satu kitab. Dia menghimpunkan nama-nama Rasul 313 orang. Dia sebut satu-satu nama Rasul tu, daripada A sampai Z, daripada Nabi Adam sampai Muhammad. 313 Rasul. Itu atas pandangan mengatakan 313 Rasul lah. Dia khilaf 313, 314, 315. Tapi yang mu'tamad dia tawakuf wallahu alam, apa jumlah yang sebenar. Itu lebih selamat. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan yang lebih tinggi, ni yang ke berapa? Yang keempat dah. Benda wajib juga kita i'tiqad ialah, dan yang lebih tinggi pangkat mereka itu rasul ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekalian makhluk pun ialah Muhammad itu yang lebih sekali. Hal ni wajib yang keempat. Dia panggil afdalul khalqi bil itlaq huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seafdal makhluk secara mutlak tanpa ada khilaf itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak boleh kita i'tiqad, tak boleh kita mengakui selain daripada Nabi ada yang lebih mulia, tak boleh. Hatta di kalangan rasul sekalipun kita kata Musa lebih mulia daripada Nabi Muhammad, tak boleh. Nabi Ibrahim lebih mulia daripada Nabi Muhammad, tak boleh. Bahkan yang wajib kita i'tiqad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dan lebih tinggi darjat dia berbanding dengan rasul, nabi dan sekalian makhluk-makhluk lain. Tu yang keempat, nukta. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan pangkat yang kedua Nabi Ibrahim, dan yang ketiga Nabi Musa, dan yang keempat Nabi Nuh dan Nabi Isa, dan yang kelima Nabi Nuh. Yang dinamakan sekalian itu 5 Nabi itu, Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, itu ulul azmi. Ni kategori Rasul ulul azmi. Wajib ikut tertib ni. Pertama Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketiga ialah Nabi Musa alaihi salam, yang keempat Nabi Isa alaihi salam, yang kelima Nabi Nuh. Dia ikut tertib. Jadi yang paling mulia sekali Nabi Muhammad, yang paling mulia nombor 2 Nabi Ibrahim, kemudian nombor 3 Nabi Musa, kemudian nombor 4 Nabi Isa, kemudian nombor 5 Nabi Nuh. Itu yang dipanggil sebagai ulul azmi. Ini pandangan mu'tamad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada pandangan lain mengatakan Nabi Ayub juga sebahagian daripada ulul azmi, Nabi Ishaq juga sebahagian daripada ulul azmi. Tapi itu bukan pandangan mu'tamad. Pandangan mu'tamad hak 5 ni yang selalu kita belajar. Iaitu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Ni ikut tertib ni. Siapa dia ulul azmi? Arti ulul azmi ialah yang mempunyai banyak susah dan banyak sabar. Banyak susah ni banyak musibah, ujian yang Allah Ta'ala beri pada dia. Supaya apa? Supaya dia kuat sabar. Bila kuat kesabaran dia, pahala bertambah, darjat pun bertambah. Itulah dia panggil kesan orang yang mendapat musibah. Dia diangkatkan darjat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat pahala yang banyak. Pahala yang banyak tu wallahu alam lagu mana, Allah sahaja yang tahu. Dan dia mendapat darjat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nabi-nabi dan rasul-rasul pun diuji, diberikan musibah, diberikan ujian. Supaya apa? Supaya dia ni dapat sabar. Bila sabar, dapatlah pahala dan dapatlah meningkatkan lagi darjat mereka itu sebagai nabi dan rasul. Dan yang lain-lain itu, yakni yang lain daripada 5, lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, selain daripada itu berlebih kurang pangkat mereka itu nabi-nabi dan rasul-rasul yang tak dapat kita tafsil, tak dapat kita hurai terperinci akan martabat tadi.
Jadi rasul ni ada banyak lagu mana wallahu alam. Jadi tolak hak 5 ni selain daripada 5 ni, mereka juga ada darjat di sisi Allah Taala. Cuma kita tak tahu mana yang lebih, mana yang kurang. Yang kita tahu mana lebih, mana kurang 5 ni je, iaitu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh. Lepas Nabi Nuh ni Nabi apa? Wallahu alam. Itu Allah sahaja yang tahu. Kita tak ingat hurai terperinci dah. Nak letak nombor 6 tu Nabi Ishaq ke, Nabi Yusuf ke, Nabi Ayub, tak boleh. Sebab apa? Sebab mereka itu pangkat selain daripada 5 ni berlebih kurang. Lebih kurang mana Allah sahaja yang mengetahui mana yang lebih, mana yang kurang. Kita tak dapat hurai secara terperinci macam kita hurai rasul-rasul yang ulul azmi ni. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia kata dan setengah daripada jari Nabi. Sekarang ni dia nak bagi tahu pula ada khilaf ulama dia ni Nabi ataupun bukan. Setengahnya ialah dia kata dan setengah daripada yang jari Nabi itu Sayyidina Khadir alaihi salam. Baca Khadir pandangan sahih. Bacaan Khadir itu bacaan yang sahih. Nak baca Khidir pun boleh. Dia ada 2, dia ada 3. Nak baca Khadir, nak baca Khidr. Khidr dengan dha tu mati ataupun Khadr dengan dha tu mati. Yang bacaan sahihnya Khadir. Nabi Khadir. Nak baca Khidir boleh, nak baca Khidr dengan mati pun boleh dha tu. Jadi Khadir, Nabi Khadir alaihi salam, khilaf ulama pada 3 pandangan. Pandangan pertama dia itu rasul, pandangan kedua dia itu nabi, pandangan ketiga dia itu wali. Jadi hak mana hak betul? Bukan hak betul, semua betul belaka. Cuma hak khilaf ni yang muktamad dia ialah Nabi Khadir alaihi salam bukan rasul, bukan wali, tapi dia tu nabi. Jadi macam mana kalau nabi? Nabi dengan makna dia tu tak wajib menyampaikan kepada umat. Dia tu tidak disuruhkan untuk menyampaikan syariat kepada umat. Tu nabi lah. Mana dia untuk diri sendiri. Kalau rasul dia wajib menyampaikan kepada umat apa yang Allah Taala wajibkan dia sampaikan. Jadi dia wajib menyampaikan. Itu rasul. Dia ada umat yang tersendiri. Kalau nabi dia belum tentu jadi rasul. Tapi kalau rasul mesti dia nabi. Tu kaedah yang kita sudah belajar minggu-minggu lepas. Setiap nabi itu rasul, setiap rasul itu nabi, tapi tak semestinya nabi itu rasul. Antara nabi yang bukan rasul, Nabi Khadir alaihi salam. Dan Khalid ibn Sinan. Khalid bin Sinan pun ada yang mengatakan dia nabi. Dan Hanzalah bin Safwan. Ni benda-benda nama-nama yang khilaf ulama dia nabi ataupun tidak. Mana menurut pandangan muktamad 3 orang ni dipanggil nabi tapi bukan rasul. Dan semua yang tersebut itu apabila disebut akan ia akan semua tu niscaya ia seorang tahu dan mengaku ia seorang di dalam hati seorang dengan sungguh jadi nabi. Dan sungguh jadi nabi noktah. Jadi daripada 25 orang rasul itu, yang khilaf Nabi Khadir, Khalid bin Sinan, Hanzalah tu khilaf ulama. Jadi kalau contoh kita kata Khadir ni bukan rasul, tak jadi kafir. Ataupun kita kata Khadir ni bukan nabi pun tak jadi kafir. Sebab apa? Sebab khilaf 3 pandangan. Ada yang kata wali, ada yang kata rasul, ada yang kata nabi. Jadi kalau kita berpandangan Khadir ni bukan wali, bukan rasul, tapi wali, tak ada masalah. Sebab apa? Khilaf ulama. Tapi yang 25 hak tadi rasul tu, hak tu tak ada khilaf. Hak tu kalau kita ingkar bahaya. Lepas tu dia kata dengan mana kira-kira kalau orang sebut salah satu daripada 25 orang rasul tadi, kita mengaku sungguh dalam hati dia itu adalah rasul. Tu tak apa. Adam tu rasul ke tidak? Rasul. Sudah. Zakaria itu rasul ke tidak? Rasul. Sudah. Tu dia maksudnya mengetahui dan mengaku dalam hati kata 25 orang tu ialah rasul. Tu. Dan tidak wajib atas mukallaf menghafaz akan dia akan 25 rasul tu. Tak wajib apa? Ikut turutan tak wajib. Ni atas pandangan mu'tamad. Tak wajib hafal Adam dulu ke Nuh dulu, tak wajib. Kalau dia kata Nuh kemudian Muhammad kemudian Adam pun tak apa. Ikut turutan Nuh, Adam, Muhammad, Zakaria, Yusuf. Dia buat kepala otak dia. Dia ikut kepala otak dia sendiri. Tak ada masalah. Tak wajib ikut turutan Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, tak payah.
Kemudian tetapi jika ia seorang hafaz juga, kalau dia hafal juga, maka iaitu hafal tu terlebih baik daripada tak hafal. Jadi kalau hafal lagi baguslah tu ya. Kalau tak hafal pun tak ada masalah. Yang wajibnya wajib tahu serta i'tiqad yang tu Rasul. Jangan apa-apa tapi kita kata tu bukan Rasul. Tak jadi juga. Itu jadi orientalis. Orientalis pun menghafal juga. Dia menghafal Quran, dia menghafal nama Nabi Rasul tapi tak mengaku dia tu Rasul. Tu orientalis, tu orang kafir. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripada yang wajib i'tiqad bahawa jadi Nabi itu daripada semata-mata kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nukta. Ni yang ke berapa tahu? Yang wajib kita i'tiqad ialah yang kelima tak silapnya, ataupun yang berapa tak ikutlah. Ialah kita tahu kata Allah Ta'ala ni boleh memilih Rasul. Bukannya wajib atas Allah pilih Rasul tak. Tak wajib dan tak ada siapa yang mewajibkan Allah Ta'ala suruh lantik Rasul, tak ada. Bahkan yang melantik Rasul ni Allah sendiri yang nak. Jadi boleh saja Allah Ta'ala tak lantik, boleh saja Allah Ta'ala lantik. Dan Allah Ta'ala sejak azali sudah memilih untuk melantik Nabi SAW khatamun nabiyyin wal mursalin, penutup bagi segala Nabi dan segala Rasul. Itulah. Tak dapat bagi siapa-siapa berusaha walau dengan sekuat-kuat usaha sekalipun. Jadi Nabi dan Rasul ni wahbiyun, kurniaan Allah. Jadi kalau kita zikir 1,000,000 kali la ilaha illallah ke, khatam Quran sehari 400 juta kali ke, tak dapat jadi Nabi. Kuatlah lagu mana ibadat pun, kuatlah mana mengaji pun, tak boleh jadi Nabi. Sebab Nabi ni kurniaan Allah, bukan atas jalan usaha. Berbeza dengan wali. Kalau wali boleh usaha, kita mengaji kita mengaji Quran, kita berzikir, mayang, puasa, boleh nak jadi wali, tak ada masalah, kita boleh usaha. Tapi nak jadi Nabi tak boleh usaha. Kuatlah lagu mana usaha pun tak boleh jadi wali sampai, tak boleh jadi Nabi sampai bila-bila. Tapi kalau kita kuat usaha nak jadi wali Allah Ta'ala, tu boleh lah. Kemudian, dan wajib i'tiqad pula bahawa kesudahan jadi Nabi itu ialah Nabi Muhammad SAW. Ini wajib i'tiqad. Khatamun nabiyyin, penutup sekali Nabi seorang je, Nabi SAW. Tak ada dah Nabi ataupun Rasul selepas daripada Nabi SAW. Itu wajib kita i'tiqad. Tu. Maka jika ada sesiapa yang mendakwa jadi Nabi kemudian daripada Nabi Muhammad SAW, niscaya jadi ia orang yang mengaku Nabi itu kafir dengan ijma'. Ijma' ulama kata kafir siapa yang mengaku dia ni Nabi. Di Malaysia ni ada dah banyak orang mengaku Nabi, banyak orang mengaku Rasul. Dia kata apa? Dia kata Nabi SAW sebut bahawasanya dia tu akhir Nabi. Muhammad tu khatamun Nabi, akhir, penutup bagi sekalian Nabi. Jadi orang kata penutup bagi sekalian Nabi. Nabi tu kalau bahasa Arab an-nabiyyu tu mufrad, dia untuk muzakkar, untuk orang lelaki. Jadi Nabi tak kata dia itu khatamun nabiyah. Dia itu penutup bagi Nabi hak perempuan. Dia tak kata. Dia kata penutup bagi Nabi hak lelaki. Sebab dia kata khatamun nabi. An-nabiyyu kalau bahasa Arab dia itu mufrad untuk muzakkar. Lafaz singular untuk orang lelaki tu nabiyyun. Kalau nabiyatun untuk perempuan, jadi dia tak sebut perempuan pun, jadi perempuan boleh jadi nabi. Jam gitu. Dia berhujah gitu. Tu tak betul lah. Senang dia nak tolak. Iaitu apa dia? Kalau kata an-nabiyyu, kalau Nabi SAW sebut nabi sekalipun, itu atas jalan ghalib dengan makna masuk sekali lah perempuan. Tak payahlah sebut nabiyyun wa nabiyatun, tak payah. Sebut nabi seorang je. Itu cukup merangkumi perempuan. Kalau tidak, jenuh lah orang perempuan, banyak tak payah nak buat. Contohnya dalam Quran sebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Amanu tu apa? Wahai orang-orang lelaki yang beriman. Mana orang perempuan tak payah puasa. Ya ayyuhallazina amanu tu kalau ikut terjemahan dia, wahai orang-orang beriman yang lelaki. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu puasa. Mana orang perempuan tak payah? Sebab dia kata lelaki.
kutiba alaikum, wajib atas kamu sekalian lelaki puasa. Oh, perempuan tak payah puasa. Bukan. Bila sebut laki, dhamir tu lelaki, nyonya tu lelaki, masuk sekali lah perempuan. Itu je. Kalau dot panjang ayat Quran. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dia ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kafir. Dan wajib i'tiqad dan mengaku di dalam hati akan ada bagi Allah Subhanahu wa taala beberapa kitab yang diturunkan atas beberapa rasul. Ini wajib kita i'tiqad seterusnya, iaitu ada bagi Allah taala beberapa kitab. Kitab tu banyak mana? Wallahu a'lam, atas pandangan mu'tamad. Yang kalau kita tafsirkan, kalau kita perincikan, ada 104 kitab, iaitu Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, lepas tu 100 suhuf. Itu sebahagian qaulah yang wajib kita tahu secara tafsil. Tapi atas pandangan mu'tamad, kita tawakuf, serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat bilangan kitab Allah tu Allah sahaja yang tahu, kita tak tahu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan wajib i'tiqad dan mengaku di dalam hati akan ada bagi Allah Ta'ala beberapa kitab yang diturunkan atas beberapa rasul. Setengah daripada kitab yang diturunkan tu namanya Taurat bagi Nabi Musa, dan Injil bagi Nabi Isa, dan Zabur bagi Nabi Daud, dan yang akhir sekali Quran bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Jadi dalam kitab Ad-Durrut Thamin mengatakan bahawasanya asal kitab-kitab selain daripada Al-Quran ni turun bahasa Arab belaka. Cuma bila diterjemahkan kepada umat dia dengan bahasa lain, maka kitab-kitab selain Quran tu pun bahasa lain. Zabur bahasa Qibti. Taurat, Injil bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Syriani. Jadi asalnya ialah bahasa Arab belaka, cuma diberikan kepada kaumnya, diterjemahkan kepada kaumnya bahasa dia sendiri, bahasa Ibrani, bahasa Syriani, bahasa Qibti, maka jadilah kitab-kitab tersebut bahasa begitu, bukannya bahasa Arab. Itu sebahagian pandangan disebutkan dalam kitab Ad-Durrut Thamin Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu taala. Cuma Al-Quran saja yang betul-betul asli bahasa Arab dan dicakap juga bahasa Arab, disampaikan juga dalam bahasa Arab. Bahasa Arab fushah lah, bahasa Arab yang tulen, bahasa Arab rasmi, bukan bahasa Arab pasar. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan wajib i'tiqad dan mengaku di dalam hati bahawa ada bagi Allah Ta'ala beberapa banyak malaikat. Wajib kita i'tiqad ni dalam rukun iman belaka ni. Wajib i'tiqad ada bagi Allah Ta'ala malaikat. Malaikat banyak mana? Wallahu a'lam. Tawakuf. Tapi yang wajib tahu secara tafsir, wajib tahu secara terperinci 10 tu. Jibril, Mikail, Izrail, Israfil, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, Munkar, Nakir, 10 tu. Itu wajib tahu secara tafsir. Adapun secara umum wajib i'tiqad kata malaikat Allah ni banyak tak terhingga. Banyak mana? Wallahu a'lam. Tu ya. Siapa malaikat tu? Iaitu malaikat, satu makhluk daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dipelihara akan malaikat tadi. Yang dipelihara akan malaikat tadi, yakni oleh Allah daripada mengerja maksiat dan kedosaan. Kedosaan, dosalah. Doktor. Jadi malaikat ni ialah satu makhluk Allah yang dicipta, tabiat dia, passion dia jenis taat pada Tuhan. Dia tak ada nafsu. Kalau kita ada nafsu, dia tak ada nafsu. Passion dia Allah Ta'ala buat, tabiat dia ibadat je. Ada yang malaikat rokok saja sampai kiamat. Ada ibadat, ada malaikat yang sujud saja sampai kiamat. Ada malaikat yang bertasbih saja sampai kiamat. Ada yang malaikat dia berdiri qiyam saja sampai kiamat. Itulah ibadat-ibadat dia. Adapun manusia bukan passion tabiat dia taat dah, tapi ada yang taat, ada yang maksiat. Sebab apa? Sebab ada nafsu. Kita dikurniakan nafsu, dikurniakan akal. Malaikat hanya dikurniakan akal, tak ada nafsu. Dan dia tak ada jantina. Dia bukan lelaki, bukan perempuan dan sebagainya. Habis. Tiada diketahuikan, tidak bersifat mereka itu malaikat dengan sifat-sifat manusia. Dia bukan lelaki, dia bukan perempuan. Dia bukan nak makan, dia bukan nak minum. Dia bukan belaka.
Apa yang manusia sifat dengan dia bukan dia. Itu tara makhluk Allah Ta'ala tak sama dah. Kalau Allah Ta'ala sendiri lagi tak sama. Laisa kamithlihi syai' wa huwas sami'ul basir. Para malaikat yang merupakan makhluk Allah Ta'ala pun beza dah dengan makhluk yang bernama manusia. Apatah lagi makhluk ni nak sama dengan Tuhan, lagi tak boleh lah. Malaikat tak makan, tak minum, tak tidur. Sebab apa? Sebab manusia makan, minum, tidur. Manusia lelaki dan perempuan. Apa nama? Malaikat bukan lelaki, bukan perempuan, bukan khunsa, bukan belaka, tak ada jantina. Lepas tu buat apa benda? Wallahualam. Tu ya. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan mereka itu malaikat sangat banyak. Sangat banyak tu banyak sungguh lah. Sangat banyak sangat ni. Sampai di tahap kata sangat tu. Tiada diketahuikan bilangan mereka itu malaikat melainkan Allah Ta'ala juga. Tak ada, banyak sangat sampai tak tahu. Dan makhluk yang paling banyak di atas alam ini malaikat. Makhluk yang paling banyak di atas alam ni ialah malaikat. Makhluk yang paling sedikit di atas alam ni manusia. Makhluk yang paling sedikit di atas alam ni manusia. Malaikat makhluk yang paling banyak di atas alam ni malaikat. Tu disebut dalam kitab Durus Samin juga. Dia adalah, dia punya per 10 tu satu. Dia asal begini. Manusia dibandingkan dengan jin, kita ni 1/10 daripada jin. 1/10 daripada jin. Mana kalau contoh kita ni ada 100 juta ataupun 100 bilion. Kalau contoh manusia ni ada 100 bilion, jin tu ada 100 bilion, jin tu ada sejuta bilion. Sejuta bilion 1 trilion lah. Tu 1/10 kita ni dengan jin. Mana jin banyak lagi. Lepas tu ada lagi jin, bila dicampurkan jin dengan manusia, dia ni 1/10 daripada haiwan di udara. Adalah, tak ingat dah kita. Lepas tu akhir sekali sampailah malaikat. Seluruh alam ni, iaitu manusia, jin, binatang di darat, binatang di laut, binatang di udara, campur semua ni, dia 1/10 daripada malaikat yang duduk di langit pertama. Atau hak langit pertama pula campur dengan hak makhluk-makhluk tadi, 1/10 daripada malaikat yang berada di langit kedua. Begitulah sampai langit ketujuh. Punya banyak malaikat. Tu habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata tiada diketahui habis. Tetapi yang wajib dibilang akan dia, akan malaikat tadi dengan tafsil, dengan terperinci satu-satu, itu 10 ya. Mana? Iaitu 10 Jibrail. Boleh baca belaka Jibril boleh, Jibrail boleh. Kalau mengaji kiraat ada belaka lah. Ada kiraat baca Jibril, ada kiraat baca Jibrail. Kalau Jibril, tu kiraat kita lah Hafs an Asim. Kiraat Hafs daripada gurunya Asim. Kalau baca Jibrail, Jibrail, tu ada kiraat Syu'bah an Asim. Guru sama tapi murid baca beza. Murid baca beza. Syu'bah dia baca Jibrail. Mikail, Jibrail tu iaitu menyampaikan wahyu. Itulah yang biasa kita dengar, menyampaikan wahyu. Tapi sebenarnya banyak lagi, bukan menyampaikan wahyu je, banyak lagi kerja dia. Dalam surah surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Tanazzalul malaikatu war-ruhu. Malaikat turun, para malaikat dan ruh. Ruh tu siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab Tafsir Al-Munir dia kata ruh tu malaikat Jibril. Sebab apa dipanggil ruh? Sebab kerja Jibril ialah tiup ruh. Jadi kerja Jibril bukan setakat menyampaikan wahyu, tapi dia tiup ruh ke perut, ke perut ataupun rahim perempuan bila ada anak. Tu kerja dia. Selain daripada turun di malam Lailatul Qadar. Habis. Kemudian kata musannif Israfil, Mikail. Mikail ni kerja bagi rezeki. Israfil tu tiup sangkakala. Izrail, malakul maut, mencabut nyawa. Raqib Atid. Raqib Atid ni banyak orang silap. Raqib dia kata apa? Raqib ni penjaga, penulis belah kanan, Atid ni belah kiri. Kan itu.
Raqiq Atiq ni kanan, Raqiq Atiq lah kiri. Dia gabungan nama. Dia ada dua, malaikat ada dua, satu cantik kebaikan, satu cantik kejahatan. Cantik kebaikan pun dia panggil Raqib Atiq, cantik yang belah jahat pun Raqib Atiq. Raqib Atiq itu satu nama. Dia bukannya Raqib belah kanan, Atiq belah kiri, bukan. Kemudian kata Musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, Munkar Nakir. Munkar Nakir hak yang soal kubur. Kalau dia itu orang kafir, dia itu dapat siksaan kubur, dia panggil Munkar Nakir. Kalau dia itu orang beriman, dia itu orang soleh, dia panggil Bashir wa Mubashir. Nama malaikat tu jadi Bashir wa Mubashir. Dan akhir sekali Malik dan Ridwan. Malik penjaga neraka, Ridwan penjaga syurga. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad. Habis kan? Dah masuk tuan? Tak bunyi pun, biasa bunyi. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.